Pemerintah akan melancarkan satu kategori baru yang memberi keutamaan lebih tinggi bagi keluarga dan pasangan kali pertama yang memohon flat baru HDB. Mereka akan mendapat undi tambahan. Malah lebih banyak flat akan diketepikan bagi golongan skim keutamaan keluarga dan keibubapaan itu. Menteri Pembangunan Negara Desmond Lee memberitahu Parlimen ini bertujuan memberi akses lebih baik bagi keluarga kali pertama yang punya keperluan lebih mendesak untuk mendapatkan rumah sendiri. Menurut MND, skim baru itu akan berkuat kuasa Ogos ini. Tahun lalu kami telah menganjurkan pelbagai sesi perbincangan Melaka Hala 7 Singapura mengenai perumahan di mana terdapat persefahaman yang kuat bahawa keluarga dan pasangan muda yang membeli rumah pertama harus diberikan lebih bantu. Kami akan membantu mereka untuk mendapatkan flat dengan lebih cepat. Kami akan meningkatkan bekalan flat 3 bilik dan flat lebih besar yang kami peruntukkan bagi mereka. Sebanyak 10 hingga 40% daripada jumlah bekalan flat BTO dan sehingga 60% daripada jumlah bekalan flat SBF. Pada masa yang sama, MND juga akan memperketat peraturan bagi mereka yang gagal membeli flat apabila diundang berbuat demikian. Mereka yang tidak membeli flat apabila tiba giliran mereka akan dianggap sebagai pemohon kali kedua untuk tempoh setahun. Bagi pemohon kali kedua yang gagal membeli flat pula, mereka perlu menunggu setahun sebelum dibenarkan memohon lagi dengan HDB. MND menyatakan ini akan meningkatkan keberkesanan sistem permohonan flat agar bekalan flat dimanfaatkan oleh mereka yang benar-benar memerlukannya. Semua kedai kopi yang disewa daripada HDB perlu menawarkan pilihan makanan murah menjelang 2026. Meskipun keperluan itu sudah dilaksanakan sejak 2018 bagi kedai kopi baru HDB, ia kini diperluaskan kepada semua kedai kopi HDB. Semua kedai kopi yang perlu memperbaharui sewa mulai Mei tahun ini pula diperlukan untuk menyediakan 4 hidangan dan 2 minuman murah. Hidangan itu juga mesti merupakan makanan utama dan bukan hidangan sampingan ataupun makanan ringan. Selain itu, ia mesti disediakan oleh sekurang-kurangnya 2 gerai dengan sekurang-kurangnya 1 gerai halal. Hidangan murah di kedai-kedai kopi sekarang biasanya berharga antara $3 hingga $3.5, sementara minuman murah pula berharga antara $1 hingga $1.5 bergantung kepada estet masing-masing. Warga emas di Bedok boleh menjangkakan lebih banyak perumahan mesra warga emas dengan khidmat jagaan lewat tahun ini. Ini apabila HDB melancarkan projek Apartmen Jagaan Masyarakat atau CCA yang baru di Bedok. Projek itu menawarkan sekitar 200 unit. Para penduduknya akan dapat menggunakan kemudahan seperti stesen kecergasan dan kebun masyarakat. CCA itu akan terletak berdekatan pusat penuaan aktif dan pusat penjajah. CCA Bedok adalah yang ketiga selepas projek serupa di Bukit Batok dan Queenstown yang menerima maklum balas positif. MND menyatakan lebih banyak projek CCA sedang dirancangkan dan akan mendedahkan perinciannya lewat tahun ini. Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan melanjutkan waktu senyap selama 1,5 jam di kawasan-kawasan kejiranan perumahan awam yang berdasarkan saranan daripada Panel Penasihat Masyarakat mengenai bunyi bising kawasan kejiranan atau CAP. Participants in the CAP's feedback gathering exercises agreed that some amount of noise generated from daily activities were acceptable, but there was still a sense that people wished for more quiet and peaceful time to rest at home. Thus, the panel also proposed to extend quiet hours from 10:30 p.m. until 7 a.m. to 10 p.m. until 8 a.m. During these hours, excessive noise-generating activities should be avoided. Pemerintah juga akan meneliti proses lebih tersusun untuk memudahkan pengantaraan dan penyelesaian bagi pertikaian berhubung gangguan bunyi bising dalam kalangan jiran tetangga. Ia juga menimbangkan untuk menjalankan ujian perintis bagi menentukan sama ada undang-undang lebih tegas dan langkah pengantaraan lebih khusus dapat membuahkan hasil. Pemerintah Singapura akan menerbitkan laporan tahunan tentang pelbagai usaha kemampanannya bermula tahun keuangan 2023 April ini. Ia dalam usaha menerajui usaha negara mengurangkan pelepasan karbon selain menggalak lebih banyak syarikat memantau dan bergerak ke arah amalan perniagaan lebih mampan. The report will show our efforts
progress and plans. We will start with reporting Scope 1 and 2 emissions, electricity and water consumption, with reference to international standards and frameworks. Mulai tahun keuangan 2024 juga, pemerintah akan menimbangkan amalan kemampuan syarikat-syarikat yang ia langgani bermula dengan sektor binaan dan teknologi infokom. Ini membentuk lebih 60% kontrak pemerolehan pemerintah. Bermula tahun depan, industri-industri pembuatan wafer, elektronik dan bioperubatan wajib mempunyai kemudahan mengitar semula air di tapak masing-masing tidak lama lagi. Ini bagi projek baru dan projek luasan untuk industri yang banyak menggunakan air. Para jurutera ini bertanggungjawab untuk menjimatkan air di firma Biotech Emgen. Walaupun perniagaan utama firma ini adalah penghasilan ubat-ubatan, ia mempunyai 3 loji khusus bagi mengitar semula air. Melaluinya, Emgen berjaya menjimatkan sekitar 35,000 meter padu air setahun bersamaan dengan 14 kolam renang saiz Olimpik. With this, today we are able to reduce and recycle 80% of our wastewater back for the operations. The non-domestic sector currently accounts for more than half of our total water demand and can play a big part in water conservation. We have required large water users to establish water management systems and submit annual plans for water efficiency to PUB. Through this exercise, large water users are made aware of water-intensive parts of their operations and identify opportunities to increase efficiency. Mulai tahun depan, PUB mewajibkan loji elektronik dan bioperubatan untuk mengitar semula air sisa tertentu. Loji pembuatan wafer yang berada di barisan hadapan proses penghilangan semikonduktor juga perlu mempunyai kadar kitar semula 50%. Dengan keperluan baru ini, Singapura diramal menjimatkan 9 juta galen air sehari mulai 2035. Label-label tenaga bakal dipertingkat dan diperkenalkan untuk jenis perkakas rumah yang baru di Singapura. Ini akan membantu para pengguna membuat keputusan lebih bijak apabila membeli peralatan sedemikian kerana ia membantu penggunaan tenaga lebih hemat bagi seisi rumah. Dengan meningkatkan piawaian tenaga, Agensi Sekitaran Kebangsaan NEA ingin menyingkirkan perkakas yang kurang cekap tenaga daripada pasaran. Tahun depan, ia juga akan meletakkan label tenaga untuk alat penghawa dingin mudah alih serta lebih banyak jenis lampu. Menurut NEA, flat HDB 1 bilik, 2 bilik dan 3 bilik akan diberi baucer bagi mengimbangi kos lebih tinggi membeli perkakas yang jimat tenaga dan air. The standards of air conditioners, refrigerators, lamps and televisions will also be raised over the next 2 years to lock in efficiency gains and remove less efficient appliances from the market. This will help to further reduce energy consumption in our households and help consumers reduce their utility bills by choosing more energy efficient appliances. Sistem pengumpulan berdasarkan subjek SBB secara penuh berjaya mewujudkan suasana persekolahan yang menghargai kekuatan berbeza setiap pelajar. Menteri Kedua Pendidikan Dr. Muhammad Maliki Osman membuat penilaian itu sedang sistem aliran akademik bakal dimansuhkan tahun depan. Dr. Maliki turut memberi jaminan pihak sekolah akan terus membimbing pelajar dan ibu bapa untuk membuat pilihan yang tepat. Mereka belajar dalam kelas yang sama namun mempunyai kekuatan dan minat yang pelbagai. Menteri Kedua Pendidikan Dr. Muhammad Maliki Osman berkata sejak SBB penuh dirintis 3 tahun lalu, ia menunjukkan hasil yang positif. Ini terutamanya dalam aspek pergaulan yang menggalak setiap pelajar menghargai kebolehan masing-masing. Dapatannya ialah social mixing ataupun kepelbagaian di mana mereka dapat mengenal antara satu sama lain dari segi mereka datang daripada latar belakang yang berlainan. Social mixing itu begitu ketara sekali. Kita lihat para penuntut mempunyai kawan-kawan yang datang daripada latar belakang yang begitu berbeza sekali. Ini adalah sesuatu yang ingin kita terus wujudkan dalam suasana persekolahan kita. Kerana kita mahu anak-anak kita akur bahawa di dalam masyarakat Singapura terdapat kepelbagaian.
Lantaran itu, lebih banyak laluan pembelajaran juga akan ditawarkan di peringkat pos menengah. Ini termasuk program asas Politeknik PFP yang akan dibuka kepada lebih ramai pelajar mulai 2028. Institut Pendidikan Teknikal ITE juga dalam proses untuk menyediakan peluang kepada setiap penuntut langsung mendapatkan sijil NITEC lanjutan. Dengan lebih banyak pilihan ditawarkan, ibu bapa dilibatkan bersama anak-anak mereka untuk membuat keputusan. Yang penting ialah kerjasama ibu bapa dengan para sekolah, di mana kita perlu memberi apa kita katakan education dan career guidance, panduan untuk para penuntut ini melihat kebolehan mereka, bukan saja kebolehan akademik, tapi cara mereka belajar, cara mereka menimba ilmu, cara mereka melihat kebolehan mereka. Kerana proses-proses ataupun saluran-saluran yang kita adakan bukan saja berkaitan langsung dengan kebolehan akademik, tapi cara mereka mempelajari dan cara mereka menimba ilmu. Bimbingan pendidikan dan kejayaan ini, kata Dr. Maliki, membantu pelajar dan ibu bapa menyalurkan anak mereka kepada kursus-kursus yang boleh menggilap kebolehan mereka sebaik mungkin. Yayasan Rahmatan Lil Alamin RLAF mempercepat penyerahan dana sebanyak $1 juta demi membantu para mangsa gempa bumi di Turki dan Syria. Ini meskipun jumlah pengumpulan dananya bagi projek itu belum muktamad. Kempen itu diadakan dari 10 hingga 24 Februari lalu dan akhirnya berjaya mengumpul lebih $2 juta. Dana itu diserahkan kepada Hayrat Yardim, iaitu Badan Bantuan Kemanusiaan di Turki. RLAF menambah penyerahan lebih awal wang derma itu juga akan menyokong operasi-operasi Hayrat Yardim, contohnya penubuhan dapur bergerak. Ia juga digunakan untuk menyediakan khemah, makanan, tilam, selimut dan pakaian musim sejuk kepada mangsa-mangsa gempa di Turki dan Syria. Baki lebih $1 juta yang dikumpulkan RLAF itu akan diserahkan kemudian selepas mendapat kelulusan daripada Pesuruhjaya Badan Amal atau COC.